Selamat pagi dan salam sejahtera kepada lecturer dan kawan-kawan saya. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan mengenai amalan bersesuaian bagi kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun. Amalan bersesuaian adalah merujuk kepada perkataan developmentally appropriate practice yang mana dalam bahasa Melayu adalah bermaksud amalan bersesuaian perkembangan yang dikenali sebagai ABP yang mana istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1987 oleh NAEYC yang bermatlamat untuk meningkatkan perkembangan holistik kanak-kanak yang berumur dari lahir hingga 8 tahun dan memberi perhatian terhadap kualiti pendidikan serta pembangunan mereka. ABP diperkenalkan oleh NAEYC selama lebih 20 tahun, merujuk kepada falsafah perancangan kurikulum untuk program awal kanak-kanak bersesuaian mengikut perkembangan kanak-kanak sejak dari lahir sehingga berumur 8 tahun. Guru adalah tulang belakang yang merancang dan menyediakan DAP sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Perancangan DAP adalah melalui pemerhatian dalam kelas untuk mengenal pasti perkembangan kanak-kanak dan temu bual ibu bapa. ABP merupakan pendekatan yang sangat menekankan kaedah PDP yang sesuai, yang dapat merangsang minda kanak-kanak, dapat membina emosi dan minat kanak-kanak serta menjana pemikiran kritis kanak-kanak. Amalan bersesuaian bagi kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun yang pertama adalah aktiviti permainan yang mengikut tahap perkembangan kanak-kanak di mana bermain boleh kita definisikan sebagai satu cara untuk kanak-kanak belajar tanpa sebarang bimbingan dari orang yang lebih dewasa melalui penerokaan dan pengalaman yang melibatkan komponen sosial, kognitif, dan fisikal secara spontan. Bermain adalah sangat penting kepada kanak-kanak kerana ia sangat membantu dalam membentuk dan mengembangkan kemahiran intrapersonal sosial kanak-kanak yang mempunyai masalah bermain seperti kurang berminat dan kurang aktif terhadap aktiviti yang melibatkan duduk. Masalah lain seperti menghadapi masalah pengendalian peralatan serta kurang minat terhadap meneroka permainan. Masalah tingkah laku seperti terlalu ganas semasa bermain, takut pada pergerakan tertentu, contohnya terlalu pantas, tinggi, rendah atau perlahan, dan masalah seperti kurang minat terhadap persekitaran ketika bermain, contohnya duduk bermain di tempat yang sama atau takut untuk menerokai permainan yang baru. Ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam membantu meningkatkan kemahiran bermain kanak-kanak. Antara peranan dan tanggung jawab yang boleh membantu dalam perkembangan bermain adalah dengan memberi sokongan, ruang dan masa untuk kanak-kanak mengembangkan kebolehan bermain tanpa sebarang paksaan. Amalan bersesuaian yang seterusnya adalah menggalakkan kemahiran literasi awal melalui aktiviti yang menarik. Kemahiran membaca dan kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Kanak-kanak yang telah berjaya menguasai kemahiran ini sejak dari usia muda biasanya dapat menghadapi cabaran dalam dunia akademik dan kerja profesional dengan baik dan sempurna. Literasi merupakan maklumat mengenai menulis dan membaca. Kemahiran literasi awal dapat dipupuk oleh ibu bapa semasa kanak-kanak berada pada lingkungan umur 2 hingga 5 tahun. Kemahiran literasi awal adalah sangat kritikal kerana ia menentukan sebaik mana kanak-kanak dapat mempelajari kemahiran menulis dan membaca. Cara yang sesuai untuk menggalakkan perkembangan literasi awal ialah melalui aktiviti membaca buku bersama anak Anda. Membaca buku bersama anak Anda terbukti dapat memupuk kemahiran literasi awal, kemahiran bertutur dan memahami bahasa. Ini juga dapat membantu mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak. Cara yang seterusnya adalah dengan menunjukkan perkataan dan huruf di mana sahaja. Ibu bapa tidak perlu mengajar kanak-kanak untuk membaca. Sebaliknya, hanya perlu memperkenalkan konsep tulisan dan huruf sahaja. Selain itu, melakukan aktiviti permainan yang melibatkan perkataan di mana kanak-kanak dapat mempelajari konsep literasi sambil berseronok. Kanak-kanak biasanya mudah untuk mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Oleh itu, permainan yang melibatkan perkataan adalah sangat sesuai untuk mereka. Permainan bertemakan perkataan adalah seperti permainan sahiba, Scrabble, Boggle, dan Upwords.
Selain itu, menggalakkan perkembangan fisikal melalui aktiviti yang sesuai juga merupakan salah satu amalan bersesuaian. Aktiviti fisikal yang kerap adalah memainkan peranan yang penting dalam proses pembesaran dan perkembangan kanak-kanak. Aktiviti fisikal yang dapat menggalakkan perkembangan fisikal kanak-kanak adalah aktiviti tarian yang mana aktiviti ini dapat dinikmati dan dilakukan oleh semua kanak-kanak karena kanak-kanak mudah untuk tertarik dengan musik yang riang dan aktif. Aktiviti yang seterusnya ialah aktiviti meneroka taman permainan, di mana aktiviti ini sangat baik untuk kanak-kanak karena mereka sangat suka untuk meneroka benda baharu yang menarik perhatian mereka. Apabila kanak-kanak meneroka, mereka sudah mempunyai pengetahuan asas mengenai perkara yang diterokai. Selain itu, aktiviti bermain bola yang mana dapat membantu perkembangan moto kasar dan moto halus juga merupakan salah satu cara untuk menggalakkan perkembangan fisikal. Aktiviti yang terakhir adalah aktiviti bebas di mana ibu bapa membiarkan anak mereka untuk melakukan kerja-kerja di rumah untuk membantu mereka menjadi lebih aktif secara fisikal. Aktiviti ini dapat mengajar kanak-kanak kemahiran hidup yang penting untuk mereka yang akan diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai aktiviti yang baik untuk perkembangan kanak-kanak dari aspek yang pelbagai. Setiap aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti yang sesuai dan berkesan secara efektif kepada kanak-kanak karena memberikan kebaikan yang pelbagai kepada kanak-kanak untuk membantu proses pembesaran dan proses perkembangan mereka. Individu yang bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu kanak-kanak untuk berkembang dengan baik adalah ibu bapa, guru, pengasuh, dan rakan terdekat kanak-kanak. Setiap kanak-kanak melalui proses perkembangan yang berbeza dan setiap kanak-kanak adalah berbeza. Contohnya dari aspek keturunan, bangsa, adat, latar belakang, dan genetik. Bukan itu sahaja. Peringkat perkembangan bagi setiap kanak-kanak juga adalah sangat jauh berbeza dan tidak semua kanak-kanak berasal dari latar belakang yang sama. Oleh itu, adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai bakal pendidik untuk membimbing mereka dan memberi tunjuk ajar kepada mereka apabila diperlukan.